Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Surah jelas ke tak jelas? Clear tak clear? Boleh dengar tak suara saya? No comment, suara okey ke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Baik, alhamdulillah. Kita sambung kisah ke-37, Asyah melihat syurga sebelum mati. Asyah ni isteri Fir'aun. Dikatakan nama penuh dia Asyah binti Muzahim. Asyah binti Muzahim, salah seorang isteri Fir'aun. Fir'aun ada ramai isteri. Ini salah seorang isteri yang beriman walaupun bersuamikan Fir'aun, manusia yang paling jahat, paling kafir. Fir'aun itu akfarul kafirin. Akfarul kafirin, orang kafir yang paling kafir. Asyaddul asyrar, orang jahat yang paling jahat. Itulah Fir'aun. Tapi isteri dia tak terpengaruh dengan kejahatan, kekafiran, kezaliman suaminya Fir'aun, la'natullahi alaih. Isteri dia beriman. Suami jahat, isteri baik. Ini orang yang ada jati diri, ada pegangannya sendiri, tak terpengaruh. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Surah At-Tahrim ayat 11. Maksudnya, dan Allah mengemukakan satu misal, perbandingan. Masalan tu Melayu panggil tamsilan, Arab panggil masalan. Asyah binti Muzahim. Muzahim, bukan Muzammil, Muzahim. Dan Allah mengemukakan satu misal perbandingan. Sebelum tu Allah Ta'ala sebut tentang dua orang isteri Nabi. Nabi Nuh punya isteri dan Nabi Lut punya isteri. Yang ni ketegak, tak terpengaruh juga. Isteri Nabi Nuh, suaminya Nabi, dia tetap dengan pendiriannya kafir. Isteri Nabi Lut pun serupa, tak terpengaruh juga duk kafir tu lah, walaupun suaminya Nabi Nuh, Nabi Lut. Jenis orang kerah, kukuh pendirian kafir. Suami bagus, isteri duk jahat tu juga, tak upaya nak ubah. Hak ni pula suami jahat, tapi ya Allah, baguslah Asyah ni dia sembah Allah, beriman kepada Nabi Musa bin Imran alaihissalam. Kena seksa, kena penjara, kena jemuk tengah panas, kena dera pun dia tetap beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi Musa. Tu manusia macam tu.
biasanya manusia ni dia terpengaruh. Kalau perempuan tak baik, dapat suami yang baik, lama-lama tarbiyah jadi baik. Pengaruh biasanya macam tu. Tapi ada juga manusia yang kuat jati diri, kuat iman pun ada, kuat kapiak pun ada. Surah ni Allah Ta'ala nak ta'rid, nak perli, nak sindir. Kan tadi ada isteri Nabi Lut, isteri Nabi Nuh. Tak guna, walaupun suami Nabi, mereka ni tak berguna di pandangan Allah. Mereka ni akan dilempak dalam neraka. Allah Ta'ala akan sebut, udkhulan nar. Hampa dua orang bini Nabi Nuh, bini Nabi Lut. Udkhula, hampa dua orang. Masukkan kedua-duanya ke dalam neraka. Ma'ad dakhilin, bersama orang-orang kafir hal lain. Tak masuk neraka. Rupa je bini Nabi ke jahat, masuk neraka. Bini Fir'aun kalau baik, masuk syurga. Allah nak perli dua orang isteri Nabi, iaitu Sayyidatina Aisyah dan Sayyidatuna Hafsah. Yang mana kalau kita baca sababun nuzul surah Tahrim ini, mereka membocorkan rahsia Nabi. Ini pun buat tunjuk marah kat Nabi. Jadi Allah nak kata macam ni lah. Wahai Aisyah, kamu isteri Nabi Muhammad. Wahai Hafsah, kamu isteri Nabi Muhammad. Jangan ingat title isteri itu boleh menyelamatkan daripada api neraka. Kalau kamu buat perangai tak elok, masuk neraka. Tak selamat. Jangan ingat rapat dengan Nabi boleh masuk syurga. Jangan ingat. Kita perlu kepada amal salih, taqarrub, dekat diri kepada Allah. Allah tak pandanglah hubungan-hubungan ni. Abu Lahab penakan Nabi, masuk neraka. Beringat sikit. Wahai isteri Nabi. Ada dua orang isteri Nabi di situ. Sayyidatuna Hafsah dan Sayyidatuna Aisyah. Ingat, isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut, dua orang perempuan tu masuk neraka. Maka ayat ini menyebabkan mereka bertaubat. Itu ada ayat in tatuba ilallahi faqad sagat qulubukum. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah. Ni cerita rumah tangga lah. Isteri marah-marah kat suami. Kalau hampa taubat betul-betul, Allah bersihkan hati kamu berdua. Dan disebut juga dalam surah Tahrim ni, taubatan nasuha. Taubat sungguh-sungguh. Taubat nasuha. Allah tegur isteri Nabi. Ceritanya panjang lah. Cerita berkaitan asam garam. Rumah tangga Nabi SAW. Cerita cemburu madu dengan madu. Dan ada cerita madu, Nabi minum madu di rumah isteri Nabi yang bernama Zainab. Isteri-isteri lain jadi marah dan sebagainya. Boleh rujuk lah. Tahrim ini surah Nabi mengharamkan diri Nabi tak mau minum madu dah. Pasal jadi krisis cemburu antara isteri sesama isteri. Allah tegur Nabi kenapa bersumpah tak mau minum madu. Madu tu baik untuk kesihatan. Allah suruh Nabi langgar sumpah, bayar kafarah. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Allah dah ajak cara nak bebaskan diri daripada sumpah. Cari 10 orang miskin, bagi makanan beras gandum, ataupun bagi pakaian kepada 10 orang miskin. Ini cerita surah Tahrim. Di akhir surah, Allah Ta'ala bagi tahu ada orang yang istiqamah, yang iman mereka kukuh, walaupun mereka ni isteri kepada orang jahat. Akfarul kafirin. Paling kafir lah Fir'aun. Asyaddul ashrar. Paling jahat Fir'aun. Tapi isteri dia baik. Allah buat perbandingan macam tu lah. Ada orang lelaki baik, isteri jahat. Ada orang suami jahat, isteri baik. Bersabar, dapat suami yang jahat, kena bersabar. Sabar banyak-banyak. Di sini Allah Ta'ala sebut tentang Asyah dan satu lagi Maryam. Maryam bersabar, dicaci, dihina, difitnah, dituhmah kata dia pelacur, anak luar nikah Isa.
Dia bersabar atas kesabarannya. Allah Ta'ala puji. Maryam binti Imran. Ayat 12. Ni ayat sebelah. Ayat 12 Allah puji seorang lagi perempuan. Maryam binti Imran. Jadi dua perempuan jahat, iaitu dua isteri Nabi Nuh dan Hud. Nabi Nuh dan Nabi Lut. Dan dua isteri yang baik, yang kuat iman. Isteri Fir'aun dan juga Maryam. Maryam dia bukan isteri siapa-siapa lah. Dia hidup dalam caci maki fitnah. Macam mana dia dapat anak tanpa suami? Maryam yang memelihara farajnya. Allah hantar malaikat Jibril. Fanafakhna fihi. Jibril meniup. Ahsanat farjaha. Dia jaga farajnya. Allah hantar Jibril tiup pada farajnya. Maka akhirnya dia mengandung anaknya yang jadi Nabi, iaitu Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Dan Allah mengemukakan satu misal perbandingan, tamsilan yang menyatakan tidak ada mudaratnya kepada orang-orang mukmin berhubung rapat dengan orang-orang kafir. Kita berkawan dengan orang kafir, tak ada salah apa. Selagi dengan syarat dia tak mempengaruhi kita jadi kafir. Kalau tidak terjejas keadaan imannya. Dulu syariat, dulu isteri Islam, suami kafir, tak ada masalah. Janji isteri tu kena kukuh iman. Sekarang tak boleh ya. Kahwin campur ni tak boleh ya. Syariat kita, suami Islam, isteri Islam. Tak boleh seorang muslimah berkahwin dengan suami yang kafir. Tak boleh. Pekap. Dulu-dulu boleh lah. Suami Islam Nabi Nuh, isteri kafir. Tak apa, perkahwinan mereka sah. Rumah tangga mereka sah. Hormat menghormati, cuma berbeza agama. Iaitu perihal isteri Fir'aun ketika ia berkata dia berdoa ketika dia didera, diseksa. Dia berdoa. Doa dia, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Wahai Tuhanku, binalah untukku sebuah rumah di sisimu. Terjemahan ni terkalih sebenarnya. Terjemahan yang betul, Rabbi bnili, wahai Tuhanku. Ibnili, binalah untukku. Betul? Indaka, dekat dengan kasih sayangmu, dekat dengan rahmatmu. Binalah untukku, indaka, di sisimu ya Allah, dekat dengan redamu. Bina apa? Baitan fil jannah, sebuah rumah dalam syurga. Dia dahulukan indaka itu. Ibnili indaka, binalah untukku, berdekatan denganmu, dekat dengan kasih sayang, redha, rahmat. Itu baru dia bagi tahu bina rumah baitan fil jannah. Ayat biasanya ibnili baitan indaka fil jannah, tapi Asyah ini dia ubah susunan ayat. Ibnili indaka. Indaka itu yang lebih penting. Kasih sayang Allah, redha Allah, rahmat Allah, yang tu yang dia minta. Dia bukan minta syurga, dia minta kasih sayang Allah, rahmat Allah, redha Allah. Redha Allah lebih besar daripada syurga. Kalau dapat redha Allah, tentu dapat syurga. Kan dalam Quran Allah Ta'ala sebut, waridwanum minallahi akbar. Waridwanum minallahi akbar. Redha Allah itu lebih besar daripada syurga. Daripada sinilah kita dapat faham perkataan Rabi'atul Adawiyah, di mana dia kata, aku mengharap redha Allah. Tak kisahlah, yang penting aku dapat redha Allah. Kalau Allah nak campur aku dalam neraka sekalipun tak apa, yang penting aku nak redha Allah. Aku bukan nak syurga, aku nak redha Allah. Tapi bila dapat redha Allah, dalam syurga lah. Sebab Allah akan mengisytiharkan, Allah redha kamu hamba-hamba aku. Bila Allah isytihar redha tu? Dalam syurga.
ketika ahli syurga sedang berseronok-seronok dalam syurga, sampai satu masa Allah kata, aku nak bagi satu benda yang lebih lazat, lebih best lagi. Apa dia? Allah mengisytiharkan, aku redha kamu hamba-Ku. Aku tidak murka kamu buat selama-lamanya. Itulah redha Allah. Jadi dia minta bina, bukan minta bina rumah dalam syurga. Dia minta bina dekat kamu. Dekatmu ya Allah. Taqarrub. Dekat diri. Sehingga Allah sayang. Kan Nabi sebut, kita kalau nak Allah sayang, kita kena dekat diri dengan Allah. Dekat diri ni bukan dengan ibadat fardu. Bin nawafil. Dengan memperbanyakkan ibadat-ibadat sunat. Baru boleh dekat dengan Allah. Fardu tu kewajipan, tanggungjawab. Kena buat sunat. Sunat ni kerajinan kita untuk Allah sayang. Baik. Ibnili indaka. Bina dekat kamu. Jadi kita kena tukar terjemahan ni. Binalah untukku di sisimu, dekat dengan rahmatmu, sebuah rumah dalam syurga. Gitu. Dan selamatkan daku dari Fir'aun dan perbuatannya yang kufur dan buas, serta selamatkan daku dari kaum yang zalim. Kisah di sebalik ayat ini. Asyah memeluk agama Islam secara senyap-senyap. Lepas pertandingan sihir, dia tengok Nabi Musa menang, tongkat Nabi Musa bertukar jadi ular, telan ular-ular yang lain. Sejak daripada hari itulah dia beriman dengan Allah Ta'ala. Setelah Fir'aun mengetahui perkara itu, beliau menyeksa Asyah dengan berbagai siksaan. Beliau juga memaksa Asyah supaya murtad. Asyah enggan dan berkata, engkau telah mengetahui jiwa dan hatiku dalam jagaan Tuhanku. Seandainya engkau memotong jasadku beberapa kerat sekalipun, ia tidak menambah ke atasku, melainkan bertambah kasih kepada Tuhanku. Fir'aun bertambah marah dan terus menyiksanya. Kemudian Nabi Musa lalu di kawasan itu. Asyah bertanya, wahai Musa, tolong beritahu kepadaku, apakah Tuhan meredaiku atau dia membenciku? Nabi Musa berkata, wahai Asyah, semua malaikat di langit sedang menunggumu. Mereka merinduimu dan Allah berbangga denganmu. Sekarang mintalah apa sahaja. Nabi Musa kata, minta apa pun. Akan dimakbulkan segala permintaanmu. Maka Asyah berdoa. Doa tadilah, Rabbi bnili a'indaka baitan fil jannah. Wahai Tuhanku, binalah untukku di sisimu sebuah rumah dalam syurga. Kita macam tu. Quran ni dia punya susunan dia tu ada makna yang tersendiri. Binalah di sisimu satu rumah mahligai dalam syurga. Dan selamatkan daku dari Fir'aun. Selamat akidah dia. Bukan dia minta selamat tu makna dia tak kena dera, tak kena seksa, dia terlepas, dia boleh lari tak. Dia biar mati syahid tak apa. Yang penting selamatkan aku, akidah aku. Dia boleh doa apa saja, boleh minta kekayaan, boleh minta segala-galanya, tapi dia tak minta. Dia tak minta selamat dari deraan, tapi dia minta selamatkan akidah dia. Dan perbuatannya yang kufur dan buas, serta selamatkan daku dari kaum yang zalim. Jadi Asyah ni dia masuk syurga. Ada ayat Quran sebut, adkhilu ala fir'aun asyaddal azab. Adkhilu ala fir'aun asyaddal azab. Masukkan semua keluarga Fir'aun ke dalam seksaan yang sangat dahsyat. Masuk semua. Semua family Fir'aun. Allah perintahkan malaikat. Tetapi Asyah dia terkeluar daripada keluarga Fir'aun. Dia memang isteri Fir'aun yang sah. Mereka tak bercerai apa. Tetapi istilah agama, keluarga lain. Keluarga lain. Masukkan semua keluarga Fir'aun. Asyah tak termasuk dalam keluarga Fir'aun.
seperti mana kita berdoa selawat dan salam ke atas keluarga Nabi Muhammad. Abu Lahab tak masuk dalam selawat dan salam kita. Nabi Nuh, Allah janji keluarga kamu semua selamat. Tapi anak dia tak selamat, isteri dia tak selamat, mati lemas. Kerana keluarga ada istilah yang lain, ada makna yang lain. Baik. Jadi dia doa. Boleh doa tak? Boleh amal doa ni? Boleh. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Doa takat tu sudahlah. Kalau nak doa boleh. Wa najini min fir'aun ni tak payahlah. Kan ada Fir'aun dah zaman sekarang. Melainkan kalau pemimpin yang zalim tu boleh panggil Fir'aun jugalah. Macam Abu Jahal. Selepas dia mati perang Badar, Nabi kata, hadha Fir'aun hadhil ummah. Ini dia Fir'aun umat kita ni. Abu Jahal ni Fir'aun bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salman Al-Farisi berkata, mereka menyiksanya di bawah terik matahari. Ni penjemuk dia tengah panas. Imam Ibnu Jarir At-Tabari pun meriwayatkan, tu'adzabu fi syams. Dia kena jemuk tengah matahari panas, musim panas. Apabila mereka pulang, orang hak jemuk tu pun tak larat nak tunggu panas. Malaikat memayunginya dengan sayap malaikat dan beliau dapat melihat rumahnya dalam syurga. Kanat tara baitaha fil jannah. Dia boleh tengok. Jadi nama-nama perempuan insan kamil ini Nabi SAW pernah buat garis atas tanah. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnad daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, satu hari Nabi ambil satu rantin, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ard arba'ata khututin. Nabi ambil rantin, Nabi buat 4 garisan di atas tanah. Buat 4 garis, 1 2 3 4. Nabi tak pandai tulis, tapi entakat nak garis-garis tu reti lah. Baca tak pandai, tulis tak pandai, tapi buat garis reti. Nabi garis 4 garisan atas tanah. Lepas tu Nabi tanya sahabat, atadruna ma hadha? Atadruna ma hadha? Hampa tahu tak ni aku nak garis ni apa benda aku nak bagi tahu? Hampa tahu tak apa ni? Apa maksud ni? Qalu, sahabat kata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasul yang mengetahui. Apa kehendak Nabi dengan 4 garis ni? Rasulullah bersabda, aku nak habaq kat hampa, 4 garis ni nak cerita ada 4 orang perempuan yang insan kamil, sempurna mereka ni. Sempurna maknanya rupa parah cantik, perangai baik, Islam dekat diri dengan Allah. Dahlah segak, keturunan mulia, cerdik-cerdik pula tu, iman pun kuat, sempurna, tak cacat langsung. Muka tak cacat, tangan tak cacat, kaki tak cacat, akhlak tak cacat, iman tak cacat. Insan kamil. 4 nama perempuan yang hebat. Yang pertama kata Nabi SAW ni, afdalu nisa'i ahli jannah. Dalam syurga nanti pun mereka jadi ketua. Perempuan terbaik dalam syurga ada 4 orang. Yang pertama isteri Nabi, Khadijah bintu Khuwailid. Isteri pertama Nabi. Yang kedua anak perempuan Nabi, Fatimah bintu Muhammadin. Fatimah. Yang ketiga Maryam ibnatu Imran. Maryam putri Imran, mak Nabi Isa. Dan yang keempat Asiyah bintu Muzahim imra'atu Fir'aun. Asiyah binti Muzahim, isteri Fir'aun. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sebut, kamu la minar rijali kathirun. Insan kamil di kalangan lelaki ramai. Semua Nabi-Nabi tu, 25 orang tu semua insan kamil. Rupa parah, cantik, badan, segak, tak cacat. Lengkap lah. Kamil ni mana sempurna. Manusia sempurna di kalangan lelaki ni ramai. Kamu la minar rijal kathirun. Ramai orang lelaki yang sempurna. Walam yakmul minan nisa. Dan tak sempurna perempuan. Tak ramai perempuan yang insan kamil. Kecuali Nabi kata 4 orang. Asiyah isteri Fir'aun.
Maryam, ibu Nabi Isa. Khadijah binti Khuwailid. Ada riwayat ni Nabi tak sebut Fatimah. Ada riwayat ni Nabi sebut Sayyidatina Aisyah. Wa inna fadla Aisyata 'ala an-nisa ka fadli ats-tharidi 'ala sa'iri at-ta'ami. Dan sesungguhnya kelebihan Aisyah berbanding perempuan-perempuan yang lain seperti istimewanya makanan tharid, bubuk yang dicampur daging cincang. Nabi cukup suka ni, favorite Nabi. Bubuk daging cukup sempoi berbanding makanan-makanan yang lain. Makanan ni ada macam-macam jenis, tapi Nabi kata tak boleh menandingi bubuk daging kegemaran Nabi. Macam mana pun kita tak tahu bubuk ni, kita duk tahu bubuk kacang, kita duk tahu bubuk apa pulut hitam kan. Nabi suka bubuk apa? Bukan bubuk Ashura dah, bubuk daging, buah daging sikit. Buah susu pula, buah daging rebus ke mana tak tahu. Nabi cukup suka. Nabi kata nak lawan makanan lain dah, ni yang aku paling suka sekali. Nabi mentashbihkan, mengumpamakan perempuan ni pun bagus, tapi nak cari macam Aisyah ni tak ada lah. Oh, Aisyah ni dia macam bubuk tharid lah. Makanan lain pun sedap, tapi tharid sedap lagi. Gitu. Ada orang Melayu buat bubuk daging dah. Arab panggil tharid. Dia bubur roti sama lah tu. Bubur roti, bubur daging, susu, dia rebus ke mana. Saya pun tak pandai. Dia panggil tharid. Nabi cukup suka makan lah kalau yang tu. Kegemaran Nabi. Baik. Selesai kita. Kekuatan iman Asiyah dan kekuatan iman kalau ayat 12 wa Maryam ibnata Imran, kekuatan iman Maryam binti Imran yang menjaga kehormatan diri, dicaci, dicemuh, difitnah, sabar dia tinggi. Allah Ta'ala abadikan nama-nama mereka ni dalam Al-Quranul Karim. Jadi pengajarannya ialah kita masuk syurga dengan rahmat Allah berdasarkan amal salih yang kita buat. Jangan kita jadi isteri kepada seorang Nabi sekalipun, isterinya belum tentu masuk syurga. Dan isteri pula, kalau suaminya penagih dadah, suami dia malas sembahyang, dia nasihat dah, itu bukan menjadi penyebab dia masuk neraka. Suami jahat, isteri salihah, isteri sabar, menanggung susah payah, insya-Allah Allah masukkan dia ke dalam syurga walaupun suaminya jahat. Jadi kita jangan terpengaruh dengan orang yang jahat, dan kalau kita dapat suami yang baik, kita pun baik, alhamdulillah. Jadi Allah Ta'ala nak bagi tahu macam tu. Walau keluarga Nabi sekalipun, kalau isteri itu jahat, dia tidak selamat daripada api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.